Okey, dalam video ini saya akan menerangkan tentang struktur ayat bahasa Jepun, dan kita akan masuk sedikit tentang tata bahasa, grammar ya, dalam bahasa Jepun. Okey, struktur ayat bahasa Jepun adalah berbeza dengan struktur ayat dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, struktur ayatnya akan ada subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek. Sebagai contoh, saya baca Quran. Okey, saya baca Al-Quran. Contoh lain, saya tulis surat. Okay, so dia subjek, kata kerja, kemudian objek. Tetapi dalam bahasa Jepun, kata kerja dia akan datang di belakang sekali. Okay, kata kerja dia akan datang di belakang sekali. Susunan dia kebanyakannya ialah start daripada subjek, kemudian objek, kemudian barulah kata kerja. Sebagai contoh, watashi wa Quran o yomimasu. Watashi wa Quran o yomimasu. Ni warna, saya letakkan warna ya, warna merah saya, watashi, wa ialah, kemudian Quran yomimasu, baca. Okay, so kalau kita direct translate, okay, kita tukarkan dalam bahasa Melayu secara tak direct, secara terus kan, dia akan jadi saya ialah Quran baca. Okay, so ini ialah struktur ayat dalam bahasa Jepun. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, kita dapat lihat bahawa bahasa Jepun meletakkan kata kerja di bahagian belakang ayat. Pada kebiasaannya, bahasa Jepun akan meletakkan informasi yang paling penting di hujung ayat. Kita tidak akan dapat memahami apa yang ingin disampaikan dari si pencakap jika kita tidak mendengar sehingga ke akhir ayat. Jika kita perhatikan fakta ini, lebih mudah untuk kita selami struktur ayat bahasa Jepun dan membina ayat sendiri. Untuk mereka yang suka tengok drama bahasa Jepun ataupun anime, okay, mungkin selalu dengar watashi wa anata no koto ga okay, ni kalau kita direct translate, watashi, saya, ialah, anata, awak, no koto, awak punya perkara. Okey, dia jadi macam ni ya. So dekat belakang ni, dia boleh datang bermacam-macam benda. Sebagai contoh, suki, okey, suka, ataupun kirai, benci. Dalam bahasa Jepun ni, selagi kita tak dengar sampai akhir, kita tak akan betul-betul tahu apa benda. Okay? Dalam bahasa Melayu, kalau kita nak cakap kan, dalam bahasa Melayu, saya suka. Okay? Sampai situ kan. Mungkin dia cakap saya suka awak, saya suka ikan, saya suka memancing. Mungkin lah kan. Ini dalam bahasa Melayu dah kan. So kita akan tahu sampai saya suka. Okay, dia bila dia cakap saya suka, dia berhenti, okay, dia suka something. Okay, dia suka sesuatu lah kan. Kita takkan tahu benda kan. Tapi dalam bahasa Jepun, dia akan start watashi wa anata no koto ga, saya ialah awak punya perkara. Oh ni pelik lah kan. Minta maaf, saya tak terangkan betul-betul lah. Saya ialah, senang kata kalau dalam bahasa kita, saya tentang awak. Okay, biasa orang translate macam ni, saya tentang awak, saya berkenaan awak, suka, maksudnya saya suka awak lah kan. Ataupun saya tentang awak benci, maksudnya saya benci awak lah. Okay, so dalam bahasa Jepun ni, kalau kita dengar watashi anata no koto kan, sampai situ kita tak tahu pun sebenarnya apa yang dia nak cakap. So dalam bahasa Jepun ni, ini benda yang paling berbeza dengan bahasa Melayu kita. So bila nak memahami bahasa Jepun, hendaklah kita faham kan perbezaan struktur ayat ini.